Kembali dalam Assalamualaikum, kita nak berbicara tentang nasib saudara mara kita yang nunjauh di sana di Syria, yang mana kita tahu sekarang ini situasi agak mencabar sikit dengan banjirnya, dengan saljinya, dengan pandemik COVID-19-nya. Jadi bagaimana sejauh mana kita prihatin ke atas nasib mereka. Jadi di pentas Assalamualaikum, saya bersama Dr. Ahmad Sani, Datuk Abdul Alim Arabi, Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelah kanan beliau aktivis MAPIM Heliza Helmi, apa khabar? Baik, alhamdulillah. All the way dari Syria ke? Dah berehat sekejap. Okey, so kita nak terus Ilah tanya tentang nasib bawa balik itu kan daripada Syria. Jadi difahamkan telah berjaya menghantar 30 kontena bersama perasmian sekolah ke 39 di Idlib bulan lepas. Jadi kongsikan projek yang sedang dijalankan ketika ini di Syria. Terima kasih Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang menjadi sebagai sebahagian besar penyumbang dan juga pencetus kepada satu bantuan yang besar-besaran pada tahun 2020 yang mana kita menghantar 20 kontena dan dalam masa yang sama juga kita berjaya untuk merasmikan dua buah sekolah sebenarnya, iaitu sekolah di Azaz nombor 39 dan sekolah di Idlib nombor 38, dan semua ini diusahakan atas infak berdasarkan kepada hadis baginda Rasulullah, iaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberi manfaat kepada manusia lain. Jadi itu yang kita telah hantar, tetapi yang kita nak kongsikan hari ini adalah bagaimana keadaan Syria yang ramai orang merasakan bahawa Syria dah okey. Sebenarnya kalau kita lihat kepada realiti, setiap hari Syria masih lagi dibedil, dibom, dan berlakunya penghijrahan besar-besaran mereka yang terkesan dengan bom ini berhijrah ke sempadan, dan angka sekarang ini dikabarkan melebihi 6 juta pelarian. Kebanyakan mereka pelarian yang tidak mempunyai penempatan yang tetap, duduk di dalam kemah yang sangat usang, ditambah pula kalau hari ini kita di Malaysia ini sekarang bergelut dengan pandemik COVID-19 dan juga dengan banjir dan sebagainya. Di Syria sekarang ini kita lihat satu trend yang baru, iaitu kalau tahun-tahun sebelumnya hujan tidaklah begitu lebat, tetapi tahun ini Istanbul untuk tahun ke-8 8 tahun tak pernah turun salji. Kali ini Istanbul turun salji. Kali ini Gaza turun salji di Palestin. Begitu juga keadaannya di bumi Ardus Syam Syria ini, banjir yang amat sangat, hinggakan kawasan di penempatan pergunungan Arsal di Lebanon yang menempatkan pelarian Syria juga turun salji. Jadi keadaan mereka sangat-sangat menyedihkan. Tambah lagi bantuan daripada dunia sekarang ini agak sepi kerana dunia kita faham masing-masing kalut untuk menyelesaikan masalah pandemik. Jadi pengalaman kita baru-baru ini, biarpun kita menghantar 30 buah kontena dan mereka sambut dengan begitu hiba sekali kerana 7 bulan tadi, hampir 7-8 bulan betapa susahnya nak dapatkan bantuan hatta selimut sahaja. Jadi itu yang hantar kepada pelarian kita di Syria. Ya. Doktor, betul-betul bantuan dalam misi yang kali ini apa antaranya yang dihantar ke sana? Untuk yang baru-baru ini, 3 minggu lepas yang kita hantar adalah dalam 30 kontena itu selimut tebal, kita ada makanan, kita ada ubat-ubatan, lebih daripada itu pemanas, dan juga barangan higien, dan juga pack-pack untuk kanak-kanak dan sebagainya. Dan kita dalam proses ini adalah yang rayuan yang MAPIM sedang kempenkan, iaitu membina rumah. Kerana kemah ini tidak sesuai lagi. Kemah ini hanya boleh bertahan maksima adalah 6 bulan. Tetapi dalam keadaan cuaca sejuk sebegini, kita sedang mengusahakan untuk membina 1000 rumah dalam fasa dan fasa. Hanya dengan kadar RM6,000 kita memberi satu syurga. Syurga bukan hanya untuk mereka berlindung daripada panas dan sejuk yang terlampau, tapi syurga ini atas kaedah memahami privasi mereka yang terganggu. Sebelum ini mereka macam kita juga,
orang yang berkeluarga dan sebagainya, out of sudden terpaksa duduk di dalam kemah yang sangat sempit, yang tidak ada bilik partition untuk ibu dan ayah, tidak ada hatta tandas. Jadi memahami psikologi terganggu ini, MAPIM menggesa merayu sebenarnya untuk dapat kita bantu, kerana kita memahami, melihat keadaan dengan banjirnya, mereka memerlukan rumah hanya RM6,000. Dan yang keduanya, kita perlu dalam kadar yang sangat segera, iaitu menghantar bantuan supaya tidak berlakunya bantuan itu terputus. Jangan kita hantar yang lalu, lepas tu kita senyap 1 tahun baru hantar pula. Ini yang diusahakan untuk MAPIM, dan kita akan terbang dalam 4 minggu lagi. InsyaAllah. Ya. Baik, Liza, mungkin yang misi terbaru ni mungkin ada something yang boleh dikongsikan, yang menyentuh hati, yang memerlukan. Liza, kongsikan. Kalau sebelum ni kita pergi ke Syria kan, the first thing kita nak jumpa adalah anak-anak dekat sana. Diorang kata melazy, diorang kata terus macam ini adalah orang kata ukhuwah punya misi. Akan perlu, walaupun dalam keadaan yang mungkin dah berapa lama diorang tak mandi, dalam keadaan yang kalau kita tengok tak rasa macam tak pi lah macam tu kan. Tapi Masya Allah, itu yang diorang akan automatik dekat dengan orang Malaysia, mewakili orang Malaysia, dan dia cakap Malaysia is our hero. Tetapi bila pergi musim pandemik seperti ini, memang banyak perkara yang memang kita kena jaga. Hand sanitizernya, kita punya masknya. Jadi bila mereka cuba mendekati, kita pun terpaksa menjauhi sedikit untuk ada social distance itu. Jadi itu antara benda yang kita bercakap pun dengan jarak yang jauh. Jadi kita rasa macam sentuhan daripada hati ke hati itu tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Sebab kalau kita rindu mak kita, apa yang kita akan buat? Kita akan betul-betul hak mak kita kan. Salam dan sebagainya. Tapi kali ini antara benda yang sampai sekarang ni terasalah tak dapat nak pegang dia orang lah. Terutama budak-budak kecil lah sebenarnya, dengan nenek-nenek kat sana. Kan. Okey, kita difahamkan ada satu bikisan yang diserikan untuk misi yang telah berlangsung 3 minggu lepas. Kalau boleh kita saksikan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, sesungguhnya bagi orang yang berakal dan beradab, tidak pernah berhenti atau berehat mencari kejayaan. Mereka yang berpenat lelah di dunia ini saja akan mengecap nikmat kelazatan hidup. Jadikanlah dirimu seperti air yang mengalir, karena air yang bertakung itu pasti akan busuk dan kotor, sedangkan air yang mengalir itu suci lagi menyucikan. Begitulah juga dengan manusia apabila ia bergerak menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Itu dia realitinya, yang mana petugas MAPIM sendiri dapat turun ke lapangan untuk menyaksikan sendiri penderitaan yang berlaku ke atas pelarian di sana. Baik, banyak lagi kita nak berbicara tentang nasib saudara mara kita di Syria bersama Dr. Ahmad Sani dan juga Heliza. Kita nak berehat seketika, kita jumpa balik selepas ini. Take a break. Baik, adakah kita hanya dengar cerita Syria anak-anak maut di kala musim sejuk, dan juga ditambah pula dengan serangan pandemik COVID-19, dan sekarang ini banjir pula yang melanda Syria. Dan adakah kita hanya membiarkan kematian saudara-saudara kita di Syria terus berlaku tanpa sebarang tindakan? Jadi
ayuh kita bersama MAPIM. Dr. Sani mungkin boleh kongsikan kepada para penonton cara mereka boleh menginfakkan harta, menyumbang dan sebagainya. InsyaAllah dalam masa yang sangat teruji ini, ini adalah masa untuk kita sebenarnya. Kerana sebelum ini masa kita senang, kita nak bagi itu biasa kata orang. Tetapi masa diuji, inilah masa untuk membantu, ini luar biasa. Jadi saya merayu kepada seluruh rakyat Malaysia yang melihat video ini, bolehlah menghulurkan sumbangan melalui www.rayuansyria.com kerana kita masih lagi dalam fasa untuk penghantaran bantuan dan pembinaan rumah. Kalau di Malaysia berlakunya banjir, ada pusat penempatan. Betul. Tetapi di Syria dalam keadaan negatif 1, negatif 2, tidak ada pusat penempatan. Inilah satu cabarannya. Dan Adi, saya ingin tambah sikit bahawa kita tak pernah menafikan apa pertolongan di Malaysia. MAPIM sendiri kita selesai saja kuarantin wajib 7 hari daripada luar negara. Hari yang seterusnya kita terbang untuk menghantar bantuan di Pahang. Jadi ini adalah satu tanggungjawab. Di Malaysia kita santuni dan juga di Syria kita santuni. Kerana kita tidak mempunyai pilihan. Kedua-duanya adalah ummah, kedua-duanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kita faham di mana prioritinya. Contohnya di Syria apabila berlakunya banjir, mereka ini total collapse. Di Malaysia pula kita tahu kita tak perlu bina rumah, kita baiki rumah. Di Malaysia kita hantar bantuan, kita bantu cuci. Dan di Malaysia juga kita nak maklumkan bahawa kalau di Syria kita berjaya melalui formula magic Ummah Bantu Ummah, di Malaysia juga kita akan menghantar 30 kontainer dalam masa minggu hadapan di dalam negara, iaitu di seluruh Malaysia, di Sabah, Sarawak, di Pahang dan sebagainya. Jadi saya merayu sekali lagi, bantuan yang kita perlukan ini sangatlah penting kerana dia melibatkan hidup mati saudara kita di bumi Ardusyam, sama ada di Syria yang mempunyai 6 juta pelarian maupun di pergunungan Arsal yang sudah pun bersalji sekarang ini dan cuaca negatif 5, negatif 6 sekarang ini dan bakal masuk ke fasa yang lebih teruk. Kalau sebelum ni indikator kita untuk nak melihat sejuk tak sejuk ini, kita lihat kepada iklim di sekitarnya. Tetapi melihat kepada apa yang berlaku di Turki dan berlaku di Gaza, turunnya salji, Syria bakal jadi lebih teruk. Jadi kita buat persediaan awal. Jadi MAPIM sekarang ini kita terpaksa pecahkan beberapa kumpulan yang memfokuskan kerja untuk luar negara dan tidak kita kurangkan sedikit pun tugas-tugas kita di dalam negara. Semuanya bantuan ini diuruskan, dilaksanakan atas kata kunci iaitu Ummah Bantu Ummah. Justru bolehlah hulurkan sumbangan sama ada RM50, RM100. Ada yang sebelum ini bila kita bersiaran, yang selepas kita bersiaran saja, mesej kita dia telah memberi RM10,000, RM5,000. Wallahu alam, ini adalah ujian untuk kita. Sama ada kita nak bantu saudara kita, kita boleh bantu melalui www.rayuansyria.com untuk Syria. Kalau nak bagi untuk dalam negara pula, boleh pergi ke laman web www.bantuummah.com. Jadi kedua-duanya boleh dipilih atas kita sendiri. Kalau kita lihat dalam video yang sedang dipaparkan ini, inilah yang kita laksanakan setiap hari. Kita faham ada saudara-saudara kita yang terputus gaji, hilang pekerjaan, ibu tunggal dan sebagainya. Kita tak tunggu lama, kita terus menghantar bantuan. Kalau tahun lepas kita berjaya menghantar lebih kurang dalam 19 kontainer untuk dalam Malaysia, tahun ini insya-Allah minggu hadapan kita akan mulakan penghantaran dalam Malaysia iaitu sebanyak 30 kontainer. Jadi asbab kerana kita mengambil motivasi daripada sabda baginda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini adalah satu ayat yang sangat hebat, ayat yang boleh mencetuskan magic kepada ummah. Kita kena kuat. Ini masanya bukan katakan kita jaga kita saja, tapi kita sayang ummah. Inilah insya-Allah Adi. Saya nak tanya sikitlah Heliza, pengalaman mungkin tahun-tahun sebelum ni ada ikut misi dan sebagainya. Kali ini pandemik berlaku, COVID-19, ada kekangan dan sebagainya. Ada apa, macam mana perbezaan Ilah dalam usaha menyalurkan sumbangan ni? Of course dalam ekonomi sekarang ni pun banyak yang terjejas kan. Betul. Jadi itu antara cabaran juga untuk kita mendapatkan dana. Kalau sebelum ini kita pernah dapat dalam masa 1 minggu almost 2 million
Mula-mula hari pertama memang mencabar dan waktu tu adalah musim sejuk yang terburuk. Kebetulan kami pergi kat sana musim sejuk yang terburuk dan waktu tu for the first time mempunyai satu pengalaman hujan, bayangkan hujan lebat tetapi ia adalah salji. Kita orang pakai almost 5 layer tetapi yang mengambil barang-barang iaitu pelarian Syria itu tak ada apa-apa. Kira ada yang tak pakai kasut pun, mereka hanya meletakkan tisu sahaja di celah-celah jari sekadar untuk menutupkan rasa sejuk itu. Dan itulah antara pengalaman saya kata, macam ni rasa dia. Dan kami lepas dah bagi bantuan, lama juga duduk kat luar, kami cepat-cepat kemudian pergi masuk ke dalam kereta sebab ada heater tau. Dan waktu tu rasanya jari-jari jemari macam nak patah kerana terlalu sakit. Itu dah pakai glove, dah pakai lonjong dan sebagainya. Jadi bila Dr. Sani khabarkan bahawasanya akan berlaku lagi musim sejuk yang buruk, saya tak boleh imagine kerana apa, bila satu musim sejuk yang buruk, salji tebal dan kemudian dia akan cair dan menyebabkan banjir. Dan akan bercampur dengan nauzubillah toilet di luar. Jadi kadang-kadang kita tak tahu itu adalah air yang bercampur dengan najis sebenarnya, mendatangkan lagi penyakit-penyakit lain dekat sana. Jadi sebab itu kita nak membinakan rumah kerana khemah ini akhirnya bila dah masuk air dah susah tak boleh nak guna. Bila rumah itu adalah satu perlindungan yang paling terbaik lah. Macam mana kita perlukan perlindungan rumah di Malaysia ni. Wallahualam. Memang penderitaan dan suffer sungguh di sana. Okey, akhir sekali Doktor, harapan dan Haliza juga harapan kepada penonton. InsyaAllah tahun 2021 ini adalah tahun ujian kepada kita. Tahun yang lepas kita dah betul-betul bersama. Tahun ini kita zahirkan bahawa rakyat Malaysia ini kita bantu jiran kita dan kita bantu saudara di luar negara. Dua-duanya menjadi sebagai option kita kerana inilah mudah-mudahan Allah kasih dan cinta kepada kita dan Allah keluarkan kita secara keseluruhannya daripada COVID-19 ini dan Allah angkat kebuntuan, bagi kebahagiaan dan juga bagikan kasih sayang untuk kita berasa tenang. Inilah antara kaedah yang mungkin kita sama-sama lakukan, sama-sama praktikkan melalui sedekah dan juga melalui kita zahirkan kasih sayang dengan sesama dengan manusia, insya-Allah. Sedikit daripada Haliza. Apabila kita membantu orang lain, insya-Allah Allah akan membantu kita dunia akhirat. Jadi kita sama-sama bantu. Apa yang ada kita bantu untuk Syria, dalam masa yang sama kita juga bantu untuk dalam Malaysia. Dan mudah-mudahan dengan bantuan ini, doa mereka mendoakan kita untuk keselamatan kita juga sebenarnya dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Dan jangan lupa untuk derma ke www.rayuansyria.com dan juga www.bantuummah.com. Itu dia. Terima kasih banyak Dr. Ahmad Sani dan juga Haliza atas perkongsian hari ini. Moga-moga membukalah mata kita tentang nasib apa yang berlaku kepada saudara mara kita juga di Syria, insya-Allah. Okey, boleh hubungi ataupun nak derma, hubungi nombor dan ataupun perincian yang tertera di kaca TV anda. Kita nak berehat sebentar. Kita jumpa balik selepas ini dalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam.